Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقني منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا والحمد لله العالمين. Amin. Ya, Amin, amin ya rabbal alamin. ya. Okey, kita insyaAllah kita sambung ya perkongsian kita hari Jumaat yang lepas, iaitu bahagian Al-Qawaidah, iaitu kaedah-kaedah yang bersabit dengan kalimah-kalimah yang kita bincangkan, iaitu allazi khalaqakum, ya, allazi khalaqakum. So minggu lepas kita telah memperkenalkan kaedah dalam komponen kata kerja khalaqa. Huruf qaf tu dibaris fathahkan, tidak disukun, ya. Bila dia berbaris fathah, selepas tu ada isim dhamir muttasil. Isim dhamir muttasil selepasnya. Jadi isim dhamir muttasil itu adalah objek kepada khalaqa. Ya, sebab isim dhamir boleh berlaku dalam dua keadaan. Boleh jadi fa'il dan boleh jadi objek. Jadi macam mana cara nak mengenal dalam kalimah tu? Kita lihat huruf qaf tu. Ya, huruf qaf tu adakah dia bariskan fathah ataupun dia disukunkan. Okey, minggu lepas kita telah terangkan dua-dua sekali, iaitu sekiranya huruf qaf tu berbaris atas tidak disukunkan, maka dia adalah kum adalah objek. Ya, bila dia objek, dia menjadi apa? Dia menjadi mengambil i'rab yang mansub lah. Ya, objek saja mesti dia mansub. Objek dalam bahasa Arab ialah maf'ulun bih, yang mansub. Tetapi sekiranya isim dhamir selepas khalaqa tu qaf disukunkan, maka dia bukannya objek, ya, dia adalah pelaku. Jadi dalam konteks ni kum, kalau katalah qaf tu disukunkan, kum pada kaedahnya adalah fa'il, bukannya objek, ya. Tetapi kum tidak boleh mengambil isim dhamir sebagai fa'il, kerana kalau orang yang kedua mukhatab lelaki yang jamak, untuk mengambil fa'il dia tidak gunakan kum, dia gunakan tum. Dia akan jadi khalaqtum, ya, khalaqtum. Okey, saya akan imbas balik semula simpanan kita minggu lepas tu. Lepas tu saya akan kongsikan satu slide untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh buat rujukan nanti. Bagi mereka yang mengikuti kelas intensif, sebenarnya dia akan belajar ni lah. Ya, belakang aja. Slide ni saya ambil daripada kelas asas intensif, ya, hari Selasa dengan Sabtu, ya. Hari Selasa mereka akan belajar nanti, belum lagi. Hari Sabtu mereka telah pun belajar, ya. Hari Sabtu ni dia ke depan sikit lah berbanding hari Selasa. So Selasa ni masih awal lagi. Jadi saya akan kongsikan recording sudah buat. Saya akan kongsikan
kerja kita hari Jumaat dulu ya, iaitu dalam screenshot supaya tuan-tuan boleh ingat balik ya apa yang telah kita kongsikan hari Jumaat lepas, iaitu dalam rangkaian kalimah allazi khalaqakum, kita kata kaedah yang pertama ialah kalimah kum, iaitu yang ini di dalam khalaqakum adalah maf'ulun bih kerana huruf terakhir di dalam khalaqa iaitu qaf tu mengambil baris fathah. Ya, tengok qaf tu baris fathah. Sekiranya huruf qaf ini bertanda sukun, maka isim dhamir muttasil kum tu ya, kum ni lah. Jadi sekiranya qaf ni sukun, jadi kum selepasnya adalah fa'il, iaitu pelaku yang tunggal ya. Tapi sini tidak berlaku lah sebab qaf tu berbaris atas, maka kum tu adalah objek ya, iaitu maf'ulun bih. Okey, so jadi masalahnya di manakah fa'ilnya? Di manakah fa'ilnya? So itu kita boleh jadikan kaedah. Hari ini kita tambah lagi 6.2 ya. Kita akan bincangkan di manakah fa'ilnya. So sebab apa? Walaupun kum tu objek, tetapi kena ada fa'il dia. Ada fa'il itu kita akan terangkan hari ini ya. Kaedah mengenal fa'il ya di dalam kalimah yang ada objek. Isim dhamir ada objek. Jadi di manakah fa'ilnya ya? Okey, sebelum tu saya kongsikan slide untuk tuan-tuan. Yang ini adalah isim dhamir yang kita ambil daripada kelas intensif ya, iaitu isim dhamir sama ada berfungsi sebagai fa'il atau objek ya di dalam fi'il madhi, fi'il madhi ya. Tadi khalaqa tu adalah fi'il madhi ya. Jadi kita lihat dalam konteks ni, kita akan lihat belah kiri ni, kolom belah kiri ni lah objek. Kalau isim dhamir itu berperanan sebagai objek ya, kalau isim dhamir berperanan sebagai fa'il yang belah kanan dia tu ya. Yang ni untuk kumpulan ghaibun, yang ni kumpulan mukhatabun, dan ini kumpulan mutakallimun. Ada 3 kumpulan ni ya. Fa'il dhamir dia apa? Dhamir ada belah kanan sekali tu. Dhamir huwa, dhamir hiya, dhamir huma, huma, hum, hunna. Orang kedua ialah dhamir dia anta, anti, antuma, antum, antunna, dan dhamir mutakallim ana dengan nahnu ya. Ini dhamir dia. Jadi bagaimanakah bentuk dhamir tu apabila diperanan sebagai fa'il? So kita akan lihat dia yang sebelah atas ni ya. Tadi dalam khalaqakum tu fa'il dia tersembunyi ya, tidak nampak. Jadi bermakna dia yang mana? Yang ni lah, yang ni tersembunyi. Dash tu maknanya tersembunyi ya. Dia tidak dituliskan di dalam kalimah fi'il madhi tu. Dia tidak dituliskan, jadi dia tersembunyi itu bermakna apa? Bermakna fa'il tadi ialah Ciptakan kalian. huwa. Ini dia. Bila dia tersembunyi bermakna fa'il itu adalah huwa. Ya. Dan tadi kita lihat khalaqakum, dia qaf tu baris atas. Ya. Baris atas. Di manakah konteks dia baris atas? Ialah di sinilah. Ni dia ya. Dhamir dia lah kum. Dan huruf yang terakhir tu mengambil baris atas. Jadilah khalaqakum. Jadi kum ni adalah objek. Ya, belah atas tu kita tengok dia adalah dalam kumpulan objek ya, dan bukannya fa'il. Ni objek ni. Ya, jadi khalaqakum tadi huruf sebelum kum tu perlu
baris atas kan, tidak boleh disukun ya. So kita lihat semua objek ya, semua isim domain yang mengambil peranan sebagai objek, huruf sebelumnya tidak disukunkan. Semuanya baris atas. Khalaqakuma, khalaqaki, khalaqaka, khalaqunna, semuanya qaf tidak disukunkan, sebab dia itulah menunjukkan isim domain itu adalah objek ya. Tetapi kalau huruf sebelumnya tu disukunkan ya, sukunkan, kita tengok yang belah kanan ya, iaitu contoh ini khalaqata, khalaqta, khalaqta, qaf sukun, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtuma, khalaqtum. Ya. Maka isim domain itu adalah fa'il, pelaku. Jadi bila kita menterjemahkannya, hendaklah kita menterjemahkannya dia sebagai pelaku. Ya, jadi kalau tum tadi, lawan dia ialah kum. Kum ialah objek, kamu semua juga. Tum pun objek, ialah subjek, kamu semua. Jadi khalaqtum ialah kamu semua telah mencipta. Kamu semua telah mencipta, sebab dia adalah fa'il. Tapi kalau khalaqakum, kamu semua itu ialah objek, iaitu dia telah mencipta kamu semua. Jadi fa'il dia tersembunyi ya. Ada fa'il tapi tersembunyi ya. Sebab khalaqa tu ialah komponen kata kerja dia. Jadi subjek dia tak nampak, tersembunyi. Bila dia tersembunyi, bermakna fa'il itu adalah huwa yang belah kanan ni. Ini menunjukkan dia tersembunyi di dalam kalimah tu. Ya. Jadi kita akan masukkan kaedah hari ini, kaedah yang kedua. Ya, bagaimanakah cara nak mengenal fa'il. So selain pada huwa, ya, kalau fa'il selain pada huwa, tuan-tuan akan tengok kita boleh nampak dia. Ya. Kalau hiya contohnya, kita boleh nampak dengan tanda ta ta'nis, dipanggil ta yang bertanda sukun. Ya. Dia sembunyi tapi dia nampak, ditulis ya. Itu beza dia. Huwa tu dia sembunyi, tidak bertulis. Hiya dia tersembunyi sebenarnya, tapi kalimah kata kerja tu ditambahkan dengan tanda hiya. Ini dipanggil tanda ya, tanda saja, bukannya domain dia, tanda saja. So makna dia masih lagi dalam keadaan tersembunyi ya. Tetapi kalau domain lain, untuk fa'il semua tak sembunyi. Kalau huma tidak sembunyi. Kalau hum tidak tersembunyi. Kalau hunna tidak tersembunyi. Ya. Yang lain itu dipanggilkan muttasil. Muttasil itu maknanya dinyatakan dan dicantumkan dengan kata kerja. So dia tidak tersembunyi. Dan ya. Kalau ta ta'nis tu kenapa dia tak panggil tersembunyi walaupun dia ditulis? Sebab ta tu hanya tanda saja, bukannya domir. Yang lain-lain tu macam home tu, wa aliziadah tu pun tanda itu juga. domir. Sama. Mana? Tapi Ini domir. Domir. Kita panggil domir. Maknanya home ni diwakili oleh isim domir wa aliziadah. Tetapi di sini ta'nis ni bukannya domir ya. Jadi domir dia ialah hiya tu. So tanda saja. So dia masih lagi dipanggil dalam keadaan tersembunyi. Tapi kita tahu yang sembunyi itu bila ada ta'nis tu, yang sembunyi itu ialah hiya. Prof, kalau wa aliziadah tu dah panggil domir, home tu nak panggil apa? Home pun domir juga lah. Ya, maknanya domir home ni apabila dia berperanan sebagai pelaku, dia akan tulis sebagai waw alif ziyadah.
dia akan ditulis sebagai waw alif ziyadah. So dia dhamir lah. Dia tak tulis home, dia tulis apa? Waw alif ziyadah. Prof, home tu pun domain juga, tapi domain untuk objek kan? Kalau dia objek, dia ada huruf sebelumnya tu tidak sukun. Bukan ke home tu sendiri adalah untuk domain yang objek kan? Kalau kita nak faham yang itu pun boleh selain daripada sebelum tu dia berbaris fathah. Sebab dia tak akan berlaku kalau dia kita tak, maknanya home tu tak akan berlaku dia tu adalah fa'il. Betul. Kalau fa'il dia akan ambil apa? Wa alif ziyadah. Wa alif ziyadah kan? Ya. Saya Kalau nak bagi faham macam tu. kalau home, tengok belah kanan home, ya, home tu kalau dia boleh berlaku berperanan sebagai sama ada objek ataupun pelaku. Home ni ya. Home ni ialah dhamir. Dhamir dia home boleh berperanan sebagai fa'il. Kalau dia sebagai fa'il, dia akan mengambil bentuk wa alif ziyadah. Kalau dia mengambil berperanan sebagai objek, dia akan mengambil bentuk home juga dengan syarat huruf terakhir itu tidak disukunkan. Doktor, istilah mustatir ni tak boleh dipakai lah pasal pelakunya kita tahu ya. Ya, kalau di sini bermakna dia muttasil, bukannya mustatir. Mana tak boleh di-apply lah. Aplikasi. Memang tak boleh lah sebab dia muttasil. Dia apa? Dia dinyatakan. Walaupun tersembunyi, kita dapat jawapannya lah. Mustatir. Tak, dia tak sembunyi ni. Kenapa sembunyi pula? Ditulis ni, mana dia dinyatakan. Dia bukannya sembunyi. Dinyatakan lah nanti. Dinyatakan. Dinyatakan ya. Wa alif ziyadah kan dia nyatakan tu. Berbanding huwa ni kan ni tak ada nyata ni. Dia tak ada tulis pun. Pasal kita masih menyebut masih kita menyebut tersembunyi. Yang mana? Yang masih kita berperangan, dia masih menyebut tersembunyi lah. Yang mana satu ni? Fa'il tersembunyi tadi. Wa tersembunyi. Sebab dia tidak ada tulis. Wa ni tak ada tulis dalam kalimah tu, dia tersembunyi. Masih orang mungkin tersembunyi tu masih disebutlah fa'il tersembunyinya huwa kan. Ya. Tersembunyi sini maknanya fa'il yang tersembunyi mustatir tu ialah huwa. Bila menerangkan kita tahulah yang tersembunyi tu ialah huwa. Kalau ada ta ta'nis yang ni selepas kata kerja tu dia masih tersembunyi, tetapi yang tersembunyi tu ialah hiya. Huwa di sini ialah Allah lah. Dalam konteks ni huwa tu ialah allazi tu. Orang-orang. Ya. Allazi khalaqakum. Yang tu merujuk kepada rabbakum sebelum tu. Oh ya. Faham ke ni? Doktor, maksud dia tu kalau home tu, kalau dia home tu sendiri sebagai pelaku, selalu dia berpisah lah, dia apa mufasil kan? Itu dia Kalau sebagai dia pelaku mufasil, kan? dia berpisah. Yes. Ya, kalau home tu dia bercantum, bermaksud dia home tu adalah sendiri, dia adalah objek. Betul tak? Kalau dia bercantum, kalau home juga dia adalah objek. Dia betul. objek ya. Ya. Okey doktor. Terima kasih. Wa ja'alahum, contohnya wa ja'alahum ya. Dia telah menjadikan mereka semua. Jadi home tu objek. Objek ya, sebab dia bercantum ya. Bercantum dan huruf terakhir mesti baris atas. Berbaris. Bukan sahaja bercantum tak cukup. Dia ada dua syarat tu. Satu syarat tapi saja kalau tak dia cukup. berpisah, makna home tu adalah pelaku kan? Dia mufasil contohnya lah. katakan wa ja'ala, lepas tu home ya. Ya. Okey, yang itu fa'il yang munfasil. Dia pelaku. Itu fa'il kan? Kita. Ya. Okey doktor. Tetapi tak berlaku macam tu ya. Tak berlaku. Ya, tak berlaku ya. Sebab tak bila ada dalam Al-Quran macam tu doktor? Tak ada. Tak ada. Oh, untuk pemahaman jadi, kita je lah.
Ya, maknanya kalau hum tu menjadi fa'il, dia akan jadi apa? Waw al-ziyadah. Walik Yang zadah ya. yang bercantum. Hmm. Dia tak boleh memfasil. Dia tak boleh memfasil ya. Ya. Okey. Dia akan jadi muttasil dengan mengambil bentuk waw al-ziyadah. Bila waw al-ziyadah dia bercantum, kemudian huruf terakhir tu akan bertukar pada dhammah. Jadilah waja'alu. Waja'alu. Lam tu kena beri dhammah. Okey ya. Okey okey. Ini sebagai panduan ya tuan-tuan dan puan-puan yang dah mendaftar untuk apa tu kursus kelas intensif itu, alhamdulillah nanti akan belajar dengan lebih detail lah ya tentang cara mengenal ni. So sekarang ni kita tengok pula dalam ayat tadi ya, iaitu mana dia kita punya di sinilah. Okey. Sekarang ni kita tengok dalam konteks ini, kum tu kita sudah kenal ya. Kum tu adalah objek. Jadi khalaqakum, mana fa'il dia? Ya, khalaqakum. So fa'il mesti berada selepas komponen kata kerja khalaqa. Kalau ada fa'il. So kalau kat sini khalaqa, lepas khalaqa ialah kum. Jadi kum tu objek. Jadi bermakna fa'il dia tersembunyi ya. Jadi kita tulis kat sini fa'il kepada kalimah khalaqakum ya adalah tersembunyi. Fa'il madhi lah. Maknanya rumus pada fa'il madhi. Ya, untuk fi'il madhi lah. Madhi. Dia tersembunyi kan ya. Tak nampak tu bermakna dia tersembunyi. Adakah fa'il madhi tersembunyi? Adakah semua kes dalam fa'il madhi tersembunyi? Ya. Tak, sekarang ni kita berbincang pada kalimah ni ya. Jangan buat umum, tak boleh. Kena tengok case by case. Mutasil lah. Mutasil lah. Dalam kes mutasil. Tak, ini bukan mutasil ni, mustatil lah, tersembunyi. Mustatil lah. Okey, ambil nya, maknanya tadi ialah di sini. Pikan dia, bawa ke Arab. Ya. Okey. So, fa'il kepada kalimah khalaqakum adalah tersembunyi. So, kalau tersembunyi, kita tahu. Tadi daripada chat tadi, kita tahu kalau tersembunyi itu adalah huwa. So, kita boleh masukkan sinilah. Fa'il pada kalimah khalaqakum. Ya. Kalau tersembunyi itu bermakna huwa lah. Tersembunyi ada dua saja. Sama ada huwa ataupun hiya. Tapi kalau hiya ada ta ta'nis. Okay. So, huwa ni siapa? Huwa ni ialah dia merujuk kepada al-lazi ni. Jadi bermakna al-lazi ni adalah fa'il huwa. Ya? Huwa al-lazi. Fa'il pada huwa. Al-lazi orang yang sajalah ya? Al-lazi yang sajalah. Yang tu maknanya seorang lelaki lah, huwa lah. Jadi maknanya khalaqakum, maksud dia apa? Yang telah mencipta kamu semua. Sebab al-lazi itulah dia punya fa'il tu. Tapi dia tersembunyi. Ya. Okey. Al-lazi ni boleh digunakan dua cara ya. Dua cara. Satu dalam keadaan tersembunyi macam ni. Satu lagi kalau dia nak menyebutnya dalam menjadikan fa'il yang munfasil pun boleh. Sebagai contoh. Ya, kalau dia sepatutnya dia menjadi fa'il yang munfasil. So kalau dia munfasil dia akan jadi macam mana? Dia jadi macam ni ya.
Allazi khalaqal lazi. Bukan. Oh, boleh. Dia munfasil boleh. Ya, khalaqal lazi. Lepas tu tambah dengan kum. Tu sepatutnya susunannya macam tu lah. Ada komponen kata kerja, ada pelaku dan ada objek dia. Ya. Ataupun ada dua cara ya. Ataupun kadang-kadang dia objek dulu. Dia lepas tu baru letakkan fa'il pun boleh juga. Ini apa? Cara orang Arab ya menyusun bahasa. Ya. Jadi bila kum dia jadi macam tadi juga. Khalaqa, tapi bila dia meletakkan al-lazi ni sebagai munfasil, yang ni kena hidupkan. Dia tak boleh sukun lah. Mim tu kena dihidupkan. Jadi dia akan jadi ayat tu khalaqakumul lazi. Ya. Yang ni tadi okey, dia ada al-lazi sebelum tu. Jadi ayat tu akan jadi apa? Allazi khalaqakumul lazi. Sebab nak menyatakan siapakah pelaku kepada khalaqa tu, dimasukkan allazi ni yang munfasil ya. Walaupun dia berasingan daripada khalaqa tak apa ya. Asalkan dia selepas. Dan bermakna allazi ni fa'il munfasil yang marfu'. Okey. Tetapi walaupun konstruk dia betul, tetapi al-lazi ni dah disebut sebelumnya. Jadi kalau nak jadikan ayat dia jadi pincang sikit ayat tu. Ya, ayat tu pelik sikit. Allazi khalaqakumul lazi. Ya. Jadi dalam kaedah ya, apabila al-lazi ni telah dinyatakan sebelum madhi itu, jadi dia tak perlu lagi disebut sekali lagi. So dia dihazafkan. Walakumul ladzi fa'il yang marfu' ni di mana? Yang walakumul ladzi munfasil yang marfu' ni yang mim tu kan? Walakumul ladzi Ayat fi'liyah ke Prof? Kalau khalaqakumul lazi ayat fi'liyah. Kalau allazi khalaqakumul lazi ayat ismiyah. Macam tu ke? Tidak. Yang apa? Allazi khalaqakum tu okey ya. Kalau kita nak kata ayat fi'liyah pun ayat ismiyah boleh jugalah. Tapi ayat ismiyah ni biasanya kita rujukkan kepada mubtada dengan khabar lah. Kalau tak ada khabar nak panggil ayat, boleh panggil ayat apa? Ismiyah juga. Apa? Ayat apa? Mausuliyah. Mausuliyah. Ini dia lebih fokus kepada mausul dia. Silah. Ayat silah lah. Al-lazi tu kita tak boleh cakap dia mubtada, bro. Mana? Oh, dia bukan di awal ayat ya? Dia bukan di awal. Ini dia cuma menyambung sorry. mausul je. Dia nak menyambung apa rabbakum tu kan. Okey. Prof, al-lazi ni kan Prof, maknanya kan dia ni dua peranan lah. Satu dia, maksud saya dia tu dia mausul, isim mausul. Isu yang berkaitan. Lagi satu dia bertindak sebagai fa'il macam tu. Betul. Dialah fa'il sebenarnya dalam khalaqa tu. Kalau kita nak letak dia fa'il, Prof, boleh tak kita bayangkan kita biasa letak orang yang, mereka yang, kalau ni Allah yang, macam tu lah ya? Dia refer kepada Rabbakum tu, iaitu Tuhan kamu yang. Yang, macam tu, Tuhan kamu yang. Sebelum al-lazi kan ada Rabbakum kan? Jadi dia merujuk kepada Rabbakum. Jadi al-lazi tu akhirnya bila kita menterjemahkan dalam dalam Femadi itu ialah Tuhan kamu yang telah mencipta kamu semua. Maksudnya al-lazi tu dia akan itibak dengan Rabbakum tu lah. Semua benda-benda ciri Rabbakum tu dia akan copy paste kat al-lazi. Empat ciri tu. Mestilah dia mewakili dia Rabbah tu kan. Kalau dia takyin dia apa semua tu lah. Dia akan jantina mufrad
dengan tu semua allazi tu akan ambil. Sama Yep. juga dengan Yep. rabbakum. Sebab tu sebelum ni kita dah terangkan allazi itu i'rab dia apa? Mansub sebab dia robba kan. Jadi dia mansub. Jadi allazi tak ada non tu dia mufrad lah. Sebab robba tu mufrad. Okey. So yang ni kita nak masuk dalam kaedah yang kedua ya. Okey. Wallazi tersembunyi. Lepas tu kita kata di mana. Di mana kalimah allazi ni tak perlu dinyatakan sekali lagi sebagai tak perlu dinyatakan sekali lagi. Kalimah allazi dihazafkan ya. Allazi sebagai ba'alih gaya menegah dengan ya. Sebagai fa'il ya. Berikan dia. Prof, kita tak panggil dia badal. Kenapa ya? Dia macam ngikut je tu. Sebab dia berfokus sebagai mausul, bukan yang badal. So fungsi dia lebih kurang sama. Tapi dalam ni kita fungsi dia bukan badal, tapi fungsi dia ialah mausul dia. Kita panggil dia isim mausul. Okey, so kalau nak disebutkan di allazi ni kena masukkan sebagai munfasil ya. Mim nun fa sad lam. So jadi kalimah allazi sebagai fa'il munfasil dihazafkan ya, dihazafkan berarti maknanya apa? Digugurkan. Kalau nak guna bahasa Arab pun boleh. Ha zal fa nun. Elok guna bahasa Arab ya, lama-lama kita mahir bahasa Arab lah ya. Digugurkan pun boleh. Ya, hazafkan makna tu digugurkan. Ya. So maknanya kalau kita nak buat penerangan dia lebih kurang ni ya, iaitu konstruk dia sepatutnya kalau kita nak kalau nak penuhkan ayat ni kita tulislah ayat yang sepatutnya y pula yang nga kopi okey, yang sepatutnya sim. Ini kena ambil Melayu lah ya. Pa ya. Dia kalau F yang tu dia bunyi dia bunyi fa pula F lah. Yang ni sepatutnya. Pak sikit pun tak apa ya, asalkan kita faham. Sepatutnya. Minyak tadi ada mana dia? Ni. Okay, sepatutnya ditulis. Waw lam yasin. Patutnya ditulis macam ni lah. Ya. Allazi ni yang pertama tu bukan peranan dia sebagai fa'il. Dia peranan dia sebagai isim mausul. Tetapi khalaqakum tu fa'il dia huwa tu siapa? Huwa tu allazi. Jadi kalau ada huwa tu allazi,
Jadi tak perlulah ditulis sekali lagi al-lazi itu sebagai fa'il yang munfasil. So tak perlu so maknanya kalau kita nak tandakan al-lazi itu kita boleh tandakan dengan letakkan cross ya. Ambil warna merah ni, yang ni kita gugurkan dia. Tu. Ya, jadi dia sepatutnya al-lazi khalaqakumul lazi ni gugurkan al-lazi itu sebab dah ada, dia dah dinyatakan sebelumnya. Itu yang kaedah yang nombor 2 ya, 36.2. So apa saja ya kalimah apabila fa'ilnya dah dinyatakan sebelumnya ya, jadi fa'il tu tak perlu dilakukan sekali lagi ya. Okey, saya bagi contoh satu lagi. Dulu kita dah buat ayat 20. Ya, ayat 20 mana Quran kita? Tak buka Quran lagi. Tadi rasa dah buka. Okey, tak apa. Kita buka dulu Quran ya. Okey, dan share sekali lagi. Okey, so sekarang ni Quran ya. Okey, tengok ayat 20 yang kita dah buat banyak minggu dululah, bulan dah agaknya. Ya, okey, tengok sini, tapi ini dalam bentuk apa? Fi'il mudhari', sama je dia punya kaedah dia. Okey. Yakadul baraqu yakhtafu. Ya, so ini kata kerja. Ya. Dan kata kerja ni dibentuk dalam fa'il yang mustatir. Sebab apa dia mustatir? Sebab fa'il tu sebenarnya al-barqu ni. Ya. Jadi sebenarnya ayat tu sepatutnya yakadul barqu yahtaful barqu. Jadi al-barqu ni ialah fa'il kepada yahtafu. Dinyatakan secara munfasil, barulah kita jelas siapakah fa'ilnya. Tetapi disebabkan al-barqu ni dah disebut sebelum itu, yahtafu tu, jadi dia tidak dinyatakan, dia digugurkan, dihazafkan selepas yahtafu tu. Betul, ayat 10 pun cantik juga contoh dia. Ayat 10 ya. Ayat 10. Okey, kita tengok ayat 10 ya. Okey. Fazadahumullah. Okey, fazadahumullah ni ada. Ini Allah ni. Dinyatakan. Dia tidak mustatil lah. Fa'il Allah. Fa'il dia Allah. Hum ni adalah objek dia. Nampak tadi hum objek apa jadi? Dia disambung dan huruf terakhir tu tidak disukunkan ya. Itu sama dengan dalam slide tadi lah. So yang ni adalah munfasil ya. Yang ni dia tak boleh gugur sebab apa? Sebab Allah ni tak disebut sebelumnya. Sedangkan yang tadi dah dinyatakan sebelumnya. Ya, ayat 20 tu fa'ilnya dah disebut al-barqu, tak payah disebut 2 kali. Understood lah orang kata. Faham lah. Ya. Bagi tu ayat 21. Mana dia tadi? 21. Al-lazi, ya. Al-lazi yang merujuk kepada Rabba tu adalah pelaku kepada khalaqa. Jadi tak payah nak letakkan al-lazi selepas khalaqakumul lazi, tak perlu lagi. Boleh digugurkan. Kalau letak pun dia tak salah ya. Dari konstruk dia betul. Tapi cuma dari kesesuaian dia tak berapa sesuai 2 kali sebut. Doktor, kalau kita letak yang al-lazi khalaqakumullah boleh ke situ? Kalau katalah contoh, kita tak nak didandankan al-lazi itu 2 kali. Sebab al-lazi sebelum tu dah isim mutasil. Sebab belakang tu dia dah jadi Boleh. pelaku. Dari segi konstruk boleh. Boleh kan? Boleh, tak salah. Cuma dari segi
apa ni, dari segi ayat dia tak apa cantik. Sebab Ya, dia dah ayat tak boleh lah sebab ayat Quran. bukan, Tapi dia kalau dah dari segi ayat biasa lah kalau maksudnya. dia Haji Allah okey. Katakanlah tak ada allazi ya. Nah, Tak ada allazi, apa ni, rabbakum jadi kalau tak ada allazi tak boleh tomah lah. Rabbakum khalaqakumullahu. fa'il. Ini pelaku dia tadi ialah Robba ni yang Rabbakum tu, dan dinyatakan sebagai Allah ya. So yang tu dinamakan, itu dinamakan badal lah. Dia Robba tu dia dibadalkan dengan Allah. Okey. Itu untuk apa ni, perkongsian kita hari ni ya. Kita jadikan dia kaedah ya, yang kedua, supaya lain kali kita bila melihat ayat Quran ya, kita akan tahu kalau dia tak ada dinyatakan, mana dia mustatir. Kalau dia mustatir, biasanya dia merujukkan kepada huwa lah. Sesiapa yang fa'il tu adalah huwa ya. Huwa tu boleh jadi dalam bentuk tadi allazi, ataupun bentuk rabbakum tu pun huwa juga. Sebab tu dia tak perlu dinyatakan sekali lagi, dia sembunyikan saja. Dia maknanya orang putih kata redundant lah ya. Okey, kita simpan di sini dan kita apa ni, kalau ada 6.3, so kita akan sambung besok ya. Tambahkan kalau ada kaedah yang perlu nak menengok kaedah tu, kita kena tengok bahagian yang kita buat penerangan dulu daripada nombor ya, sini tengok balik ada tak lagi yang tu biasanya dalam penerangan itulah yang ya yang banyak boleh kita jadikan sebagai kaedah. Okey, mungkin kita boleh masukkan apa ni, objek yang pertama tu boleh sebagai kaedah. Sebab apa dia namakan objek yang pertama ya? Sebab lepas tu diikuti oleh waw atifah. Itu kita boleh jadikan kaedah juga ya. Kaedah dalam Inggeris apa? Metodologi. Kaedah rules, peraturan. Bahasa Inggeris, metodologi. Rules. Oh, rule lah. Ada bukan metodologi, bukan method lah. Kalau nak sebut metod pun boleh juga, metodologi pun boleh. Boleh Ya. Rule yang paling tepat lah. Ya, yang lebih umum rule lah. Rule. Metodologi ni dia lebih spesifik lah. Dia spesifik dalam apa ni, ilmu pendidikan, ilmu research, penyelidikan kan, itu dia guna metodologi lah. Tapi cara umumnya peraturan sajalah, peraturan yang kaedah ni maknanya peraturan. Okey, kita simpan dia juga dalam dokumen download. So kita simpan hari ini ialah 14. Prof, nak tanya, Ya. kalau kita letak fa'il tu kat depan, kita nak panggil apa? Maksudnya kadang-kadang kita letak contohlah al-lazi tadi kan, al-lazi tu kita letak depan, lepas tu belakang tu dah kita hazaf. Kadang-kadang kita letak al-lazi tu dekat belakang, yang depan tu tak ada. Itu boleh jadi juga ke? Dia maksudnya memang fa'il sepatutnya selepas, bukan sebelum. Okey. Yang sebelum tu nak panggil apa? Abnormal ke apa?
Kalau tak, sebelum tu kan dia ada fungsi dia. Dia adanya wujud dia tu bukan sebagai fa'il. Allazi ni Macam bukan sebagai fa'il. Dia wujud macam dia sebagai isim mausul. macam tadi Gapo contohnya Allah. Alladhi khalaq. Yang fa'il Allah tadi. Ha? Yang fa'il Nak tak sebab dia tak cantik lah. Allazi ni wujud sebab dia isim mausul. Kalau katalah bukan Allazi, Allah je. Kalau Allah, kalau kat depan, Dia sebagai subjek. Kalau ada Allah. Tadi subjek. kamu bagi tadi. Alladhi khalaqakumullah tadi. Kalau Allah khalaqakumul ladzi boleh tak tu? Allah tu yang ada sebelum khalaqakum tu bukannya fa'il ya. Dia adalah subjek. Cerita tentang Allah. Subjek lah. Oh. Nak cerita tentang Allah tu. Lepas tu khalaqakum tu nak cerita Allah tu buat apa. Jadi kalau nak ceritakan Allah tu pelaku, dia kena masuk sekali lagi Allah selepas khalaqakum tu. Khalaqakumullah. Jadilah dia fa'il. Kalau itu Maksud dia doktor kan, fa'il kan ke maksud betul ke, maksudnya dia ada fungsi sendiri kalau letak depan. Maksudnya konstruk fa'il mesti depan ya. Tadi kan ayat 10 kan. Oh. Konstruk Itu kaedah fa'il tu. mesti yes. itu Kaedah Kaedah masuk dalam fa'il kaedah. fa'il Itu selepas kata kerja. Macam tu kan selepas doktor? kata itu. kerja. Yes. Maksudnya Barulah Doktor. dia namakan fa'il. Fa'il Ya. lah. Itu masuk dalam kaedah. Masuk dalam kaedah. Yes. Supaya tak lupa. Mungkin ada saya mungkin ada keliru. subjek and predicate. Maksudnya yang belakang Itu kalau ada predikat lah. Tapi kalau tak ada predikat pun, kalau dia fa'il macam ni, fazadahumullah kan, mana fa'il dia? Yang ni Allah telah. Allah. Kalau Allah Maksud dia- letak kat depan, mana dia nak cerita pasal Allah tu, bukannya dia sebagai fa'il. Dia sebagai subjek pula doktor. Allah Ha? sebagai Dia sebagai subjek pula. Dia sebagai Sebagai objek. subjek. Sebagai objek. Maknanya dia kalau sebagai- kita nak tahu fa'il, dia selepas kata kerja fa'il. Yes. Ha. Tetapi kalaulah katakanlah fa'il sama, ya, dan yang sama tu dah diceritakan sebagai subjek, dia tak payah letak lagi. Oh. Tak payah Allah dua kali. Itu yang Maksud doktor sama macam mana doktor? Tak faham. katakanlah Allah ni dah dinyebutkan sebelum fazadahumu, tapi Allah sebelum fazadahumu tu adalah sebagai subjek, cerita kan, cerita Allah. Okey. Lepas tu tapi lepas tu nak mencerita Allah tu melakukan sesuatu pula. Kan? Jadi maknanya subjek fa'il yang samalah, fa'il yang sama. Jadi tak payah dinyatakan kali kedua. Okey. Okay, kalau Al-Azi tadi Prof, Al-Azi duduk depan, dia Tak sebagai pula kan. Kalau dia duduk belakang, dia jadi fa'il pula. Macam tu. Kalau dia duduk belakang, contoh yang tadi kan, dia sebenarnya mana dia ini kan ya. Sekarang ni Al-Lazi ni ialah isim mausul. Okey. Okey. Asalnya ialah isim mausul. Ya. Yang sebenarnya fa'il dia siapa? Fa'il sebenarnya ini Rabbakum ni. Rabbakum ni kalau nak konstruk dia Rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabbakum ni sebab dia adalah fa'il tu, tapi Rabbakum tu juga Al-Lazi. Jadi nak letak Rabbakum pun boleh, Al-Lazi pun boleh, tetapi tak perlu. Dua-dua tu tak perlu dah. Okey, faham. Okay, terima Tapi kasih. kalau katakanlah tak ada ni, ya, tak ada apa? Tak ada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi ni tidak ada, tiba-tiba nak mula khalaqakum. Nak kena ada. Jadi khalaqakumul ladzi. Dia akan jadi macam itulah sebab al-ladzi tak ada disebut sebelum tu, dia kenalah ada fa'il dia selepas lah. Ataupun khalaqakum rabbakum. Bolehlah mana-mana. Ya, ataupun khalaqakum rabbakum pun boleh juga. Okey. Terima kasih Prof. Okey, sama. Okey, so kita berhenti di sini dulu hari ini dan kita akan sambung besok. Okey, kalau nak masukkan kaedah yang
kita kata apa tadi, fa'il mesti selepas tu boleh juga ya. Itu memang dah undang-undang fa'il lah, mesti berada selepas ya, selepas kata kerja. Kerja. Sadaqallahul azim. Okey, Haji Malam bolehlah tutupkan. اللهم احفظنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا لما طاق النهار وجعلنا هجات يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إلى الذين آمنوا Okay, sadaqallahul azim. Kita akan jumpa lagi.